Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم ورزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita sambung kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, muka surat 8. Nah. Tanda Idul Fitri. Tahu mana? Jadi kita tengok pada kata maka keluar dengan jazam itu syak dan zon dan waham. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka keluar dengan jazam. Keluar ni tak termasuk dengan kata jazam. Jazam itu jazam di dalam ta'rif ma'rifah tu. Nah, kan sebelum ni kita bincang ma'rifah ni pada wa huwal jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Jadi makrifah ni jazam. Yang pertama dia jazam lah, i'tiqad yang putus. Al-muwafiqu lil haqq yang kedua, maksudnya yang membetuli dengan sebenar. Yang ketiga dia an dalilin, daripada dalil. Maksudnya terjadi i'tiqad kita tu daripada dalil. Jadi tiga benda tu yang kita kena ambil reti lah dalam ta'rif ma'rifah ni. Jadi kat sini musannif ni dia nak hurai pula, pengarang kitab kita ni nak hurai pula satu-satu daripada ta'rif tu. Al-jazmu al-muwafiqu lil haqq an dalilin tu. Jadi dia kata maka keluar dengan jazam itu. Jazam tu i'tiqad yang putus tu. Keluar ni maksud dia tak termasuk dengan kata jazam itu. Jazam dalam ta'rif tu keluar mana? Fa'il dia syak ni, oleh syak. Tak termasuk oleh syak. Syak tak dikira sebagai jazam. Nah, syak ni 50-50. Sekejap dia akan ceritalah syak tu apa dia. Nah, kita kata syak ni ragu-ragu lah. Kalau kita kata bahasa kita ni ragu-ragu. Dan zon ni baik sikit pada syak. Zon ni dia
kita kata sengka. Nah, sengka dia naik atas 50 tu orang panggil zon. Dan waham, waham ni bawah pada syak. Bawah 50 hak tu nama dia waham. Waham ni kesamaran. Nah, masih lagi duduk dalam kesamaran. Tu waham. Jadi dia kata apa? Habis. Jadi keluar dengan kata syak tu, keluar dengan kata jazam tu syak, zon dan waham. 3 benda tu. Hak ni kalau masih lagi duduk ada syak, zon, waham, tak nama makrifah. Tak nama makrifah. Maksud dia masih lagi tak kenal Tuhan. Dia kata apa? Maka makna syak itu, ni dia nak hurai satu-satu. Maka makna ni, bermula makna syak itu taraddud. Taraddud ialah taraddud. Taraddada yataraddadu taraddudan. Taraddud. Taraddud ni kalau dalam kitab Baqarah, kalau tak silap ingat, dia terjemuh dengan berpapuh hati. Tu lagi kita tak faham berpapuh apa benda. Taraddud ni dia pimai. Itulah bahasa kita kata pimai. Setengah tok guru dia terjemah nak wawih. Masih lagi do pimai lagi. Ada tak ada. Tuhan ni ada tak ada. Ni orang panggil taraddud. Orang panggil syak. Jadi syak tu taraddud. Taraddud mana? Antara dua pekerjaan. Antara dua pekerjaan. Contoh, ada Allah dengan tak ada Allah. Dia duduk pimai kat tu. Ada tak ada. Tu nama dia taraddud. Hak tu orang panggil syak. Lepas tu dia kata bersamaan kedua pekerjaan tu. Kedua bagi dua pekerjaan tu. Bersamaan ni maksudnya sama berat. Sama berat. Hak ni 50, hak ni 50, hanya tu lah. Ada Allah dengan tak ada Allah sama banyak aja bagi dia. Maka hak ni orang panggil taraddud. Taraddud. Ni orang panggil syak. Tiada berat salah suatu daripada taulannya. Taulan bagi salah suatu tu. Taulan ni maksud dia gu dia. Ada Allah, gu dia tak ada Allah. Tak ada Allah, gu dia ada Allah. Jadi tak ada berat, mana-mana sama aja. Sama berat. Maka hak ni nama dia syak. Jadi syak ni tu yang kita kata syak ni dia 50-50. Hidup dengan mati tu sama banyak. Macam tu kita kata dia ni 50-50 ni. Boleh main tengok ni. 50-50 ni sama banyak dah lah hidup dengan mati tu. Tu taraddud tu. 50. Mati dia ni 70% lah. 30% lagi anak hidup. Hak ni teruk. Mati dia tu zon. 30% lagi tu orang panggil waham. Hidup dia waham, mati dia zon. Hak ni teruk sungguh. Lagi dia kata lagi, hak tu orang panggil syak. Jadi syak ni dia 50-50. Tu maksud bagi syak. Dan makna zon itu, bermula makna zon itu berat akan adanya ada sesuatu, dan ringan akan tiada sesuatu yang lain. Gitu. Tiada sesuatu tu lah. Sesuatu tu juga. Ada sesuatu dengan tiada sesuatu.
Contoh kita kata ada Allah. Ada Allah ni berat. Tak ada Allah, tak ada Allah tu ringan. Hak belah berat tu nama dia zon. Hak belah ringan nama dia waham. Tu je. Sekali kita buat contoh lagi. Kita pergi dulu, dia nak hurai tiga-tiga ni. Dan makna waham itu, waham tu berat kepada sebelah tiada. Dan ringan sebelah adanya ada sesuatu. Kalau waham ni berat belah tak ada. Berat belah tak ada. Lepas tu ringan sebelah ada. Sebelah ada tu ringan. Tu nama dia waham. Contoh kita kata itulah yang saya selalu buat contoh tu. Kita tengok kot jauh ni, lembu dengan kebau ni lebih kurang Dia tengok kot jauh ni, dia nampak lembu kebau. Lembu kebau tu orang panggil syak. Taradud pimai sama berat. Lembu dengan kebau tu sama berat. Pi dekat sikit, macam lembu ni. Bila macam lembu, berat belah lembu, ringan belah kebau. Kalau gitu, hak belah lembu tu orang panggil zon, hak belah kebau tu orang panggil waham. Waham. Dia akan pergi kat tu kan. Jadi belah belah kebau tu jadi waham. Tapi bila kita pi dekat tu nampak terang lah. Oh, lembu sungguh. Hak ni yakin lembu. Kebau tak ada. Boleh faham lah. Tu yakin lembu. Jadi nak abang ada tiga ni. Tiga ni syak, zon, waham. Hak ni dia tak dinamakan makrifah. Sebab tu tengok dia kata, maka ketiga-tiganya ni syak, zon, waham itu dinamakan makrifah. Tahun ni masalah ni jatuh tiada tu. Tiada dinamakan makrifah. Kau tu kena tambah tiada kat situ. Sebelum dinamakan tu tambah sikit tahun tu tiada. Tiada dinamakan makrifah. Lagi duk faham kata, syak pun makrifah juga waham pun makrifah juga. Jahannam. Kalau gitu tak ramai mengaji, biar duk dalam syak, biar duk dalam waham. Tak. Kalau masih lagi duk syak, zon, waham, hak tu tiada dinamakan makrifah. Ni bahaya kitab tahun ni. Bahaya kitab bila kita tak mengaji ni, bila ada jatuh tu bahaya sikit. Cuma orang yang kita dah duk biasa dengan kitab-kitab yang lain apa semua, kita berasa pelik lah. Bila baca tu kita berasa pelik. Orang ada ilmu dia tak ada masalah lah. Tapi kalau tak ada ilmu, dia pegang terus gitu. Syak, zon, waham pun nama makrifah juga. Bahaya. Ni dia jatuh tiada. Jatuh tempat penting pula tu. Tiada dinamakan makrifah. Macam tu lah. Ada kitab tu, dia jatuh lam alik lah. Dia asal dia la yajuzu. Pi jatuh lam alik. Asal tiada harus, jadi harus terus. Harus. Bila asal tiada harus tu haram. Kalau harus tu boleh buat lah. Jatuh tiada satu lah. Tukar jadi harus. Harus pula buat kerja ni. Jahannam. Padahal tiada harus. Tiada harus. Sebab tu kita penting ngaji tu. Kita satu itulah nak pastikan hak kitab kita lalu tu. Kita mengaji satu-satu daripada awal sampai habis, kita tak tinggal tu. Nak pastikan kalimah-kalimah tu semua lengkap. Tak ada yang jatuh. Habis hang tu. Maka hukum orang yang mengiktiqad dengan demikian itu syak, zon, waham. Orang yang mengiktiqad, orang yang mengaku dalam hati
dengan demikian itu dengan syak. Dia masih lagi syak tentang Tuhan ni, syak lagi. Ataupun zon saja, dia sangka saja Allah ada, tapi masih ada lagi, tak ada Allah tu, ada lagi sikit kat dia tu. Nah, tak kira lah 99% pun masih lagi duduk dalam zon. Nah, satu saja. Nah, tak ada Allah ni satu saja, 1% tu ada juga tak ada Allah tu. Tang ada Allah 99%, hak tu masih lagi zon. Nah, kalau waham lagi teruk lah, bawah 50 terus. Jadi orang yang mengiktikad dengan demikian itu, hukum dia apa dia? Khabar dia kafir. Ialah kafir. Nah, orang yang ada benda tu, dia masih lagi duk ragu-ragu lagi, duk syak lagi, duk zon lagi tentang Tuhan ni. Lepas tu masih ada waham lagi, maka hak ni nama dia kafir. Nah, kafir. Bila kafir ni, dia kata apa? Tiada dinamakan arif. Ni orang yang kenal Allah. Tak dinamakan orang yang kenal Allah. Jadi orang yang syak dalam hati dia tu masih lagi kafir. Nah, orang tu kafir. Cuma kafir ni kafir di sisi Allah lah. Dengan makna dekat akhirat dia ni masuk dalam geng-geng kafir lah. Adapun hukum dunia, nah, pada dunia ni, hak ni kalau dia keluar daripada perut orang Islam, dia tak buat benda yang menyebabkan jadi kafir, kita tak boleh hukum kata kafir. Sebab i'tiqad dia duduk dalam hati. Bukan dia zahir benda ni. Dia tu syak tentang Allah pun kita mana tahu. Hak tu duduk dalam hati dia. Jadi kita tak tahu. Jadi kita hukum takat zahir. Kalau zahir dia tu tak buat benda yang menyebabkan terkeluar daripada Islam, maka kita ni kena hukum dia tu sebagai Islam di dunia ni. Lepas tu kalau dia mati, kita kena urus cara orang Islam. Tak boleh urus cara orang kafir. Ni mati-mati kita tahu, ni syak ni, tak pernah main ngaji tauhid ni. Tauhid kan pernah main ni. Ngaji. Nah, kafir ni. Nah, bakat mana? Jangan buat gitu, nah. Jangan buat cengai gitu, tak boleh. Nah, jadi lagi mana kita tak zahir benda dalam hati, kita tak tahu. Jadi kita tak boleh nak hukum apa dia punya dalaman dia tu, tak boleh. Jadi tetap dia ni dikira Islam di dunia ni. Gitu. Tu faham dah. Habis. Lagi dia kata lagi, tu maksud jazam. Dan keluar dengan al-muwafiqu lil haqqi. Nah, keluar dengan al-muwafiqu lil haqqi, kan dalam takrif tu dia ada al-muwafiqu lil haqqi, nama dua. Nah, dalam takrif tu dia ada al-muwafiqu lil haqqi. Apa muwafiqu lil haqqi? Yang muafakat akan yang sebenar. Nah, yang muafakat akan yang sebenar, lam zaidah. Nah, tu yang muafakat akan yang sebenar. Jadi keluar dengan al-muwafiqu lil haqqi itu, keluar apa? Fa'il. Nah, itu oleh jazam. Ni jazam ni oleh jazam. Jazam mana? Yang tiada muafakat bagi yang sebenar. Dia jazam dah. Kemah dah dalam hati ni. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Tapi hak dia jazam dalam hati ni tak betul dengan hak sebenar Allah. Tak betul pula dah. Nah, pegang-pegang dah, tapi pi pegang pula Tuhan duduk atas arasy pula dah. Pi pegang kata Tuhan ni ada anggota tangan pula dah. Hak ni nak pegang kemah, tapi tak betul dengan sebenar. Nah, jadi maka orang yang macam ni dia kata apa? Maka tiada dinamakan ma'rifah. Hak ni tak nama ma'rifah juga. Nah, maksud dia ni orang yang tak kenal Allah Ta'ala lagi.
masih lagi tak kenal Allah. Nah, dia pegang kemah dah. Tapi dia pegang kata apa? Tuhan ada anggota kaki. Nah, Tuhan ada anggota kaki. Tuhan ada anggota tangan, tapi kita tak tahu bentuk dia. Ada yang bahas juga tu. Tuhan ada tangan. Nah, Tuhan ada tangan lah. Dah ada tangan kiri, ada lah tangan kanan. Nah, cuma kita tak tahu kaifiat dia. Apa kaifiat? Bentuk tangan kita tak tahu. Nah, bentuk macam mana kita tak tahu, tapi ada tangan. Tu. Nah, hak ni dia pegang tu, pegang kemah. Kalau kita pergi habang kat dia pun, dia tak boleh terima kita. Tapi pegang dia tu tak betul dengan hak sebenar. Maka tak dinamakan dia tu makrifah. Lepas tu nama apa? Hanya dinamakan dia. Kan dia kan jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar tu. Bagi dengan makna akan lah. Nah, jazam yang tiada muafakat akan yang sebenar tu. Dinamakan dia jahil murakkab. Hak ni nama dia jahil murakkab. Nah, murakkab. Apa jahil murakkab? Yakni yang bersusun dua jahil. Nah, dia bersusun dua jahil. Dia ada dua kebodohan kat dia ni. Mana dua jahil tu? Pertama daripada dua, jahil ia seorang tu lah akan hakikat sesuatu. Dia tak tahu hakikat sesuatu. Satu-satu benda tu dia tak erti. Dan kedua daripada dua tu, jahil ia seorang akan diri seorang itu jahil. Dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Tu. Mula dia tak tahu benda tu. Nah, kita katalah hak ni gelah. Dia kata cawan. Dia kata cawan. Lepas tu dia pegang cawan tu. Dia kata, dak ni gelah ni benda ni. Nak cawan dia lain sikit, dia rendah sikit. Nak, dah dia kata hak ni cawan dia tahu. Hak ni cawan. Hak ni contohlah, contoh. Lepas tu dia tak boleh nak terima kita. Nah, sebab apa? Sebab dia ni jahil murakkab. Jahil mana? Dia jahil hakikat benda ni apa dia? Lepas tu dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Nah, dia tak sedap diri kata dia tu jahil. Ni orang panggil jahil yang bersusun. Susun dua jahil. Jahil hakikat sesuatu, lepas tu jahil kata diri dia tu jahil. Nah, dia tak tahu satu benda tu, dia tak tahu diri dia tak tahu. Nah, gitu. Ni jahil macam ni cukup susah nak buang. Sebab tu kalau jadi Wahabi, dia susah sungguhlah nak buang. Susah. Nah, sebab dia jahil murakkab ni. Jahil dia ada dua jenis. Dia ada jahil murakkab, satu lagi nama dia jahil basit. Kalau hak basit tu hak jenis berdengung. Hak ni jahil. Nah, jahil sungguh-sungguh jahil. Nah, jahil jenis ni dia tahu kata dia jahil. Dia jahil sesuatu, lepas tu dia tahu kata dia jahil. Memang dia tahu sungguh, memang dia jahil. Dia sedar kata dia jahil. Ni jahil basit. Hak jenis macam ni, kita pergi habang kata hak ni gelah, dia boleh terima. Nah, sebab dia tahu kata dia tak tahu. Hak duk jadi masalah ni, dia tak sedar diri kata dia tu tak tahu. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Nah, tapi dia kata dia tahu. Pada hakikatnya kepala tahu. Nah, begitulah. Hak tu. Hak jenis kepala tahu ni, hak ni lah tahu. Nah, hak ni cukup payah. Nah, payah nak buang. Jahil murakkab ni cukup bahaya. Kalau jahil hak jenis basit tu kita boleh ubah-ubah lagi. Tapi kalau hak murakkab ni kena minta doa kat Tuhan. Mula kita nak kena habaq dulu, hang tak tahu sebenarnya. Nak bagi dia sedap diri tu. Nah, hang kena sedap kata hang tu tak tahu.
Bila dia sedap diri, barulah kita boleh habaq. Benda ni sebenarnya gelah. Baru dia boleh terima benda tu. Baru dia boleh terima. Nak habaq tu payah. Lalah tumbuk tu. Tu. Jahil murakkab ni cukup susah. Cukup susah. Banyak kalau hak jenis-jenis hak sesat tu, banyak dia murakkab Dia duduk sedap kata dia tu tahu, hak tu masalah dia. Hak geng-geng sesat ni banyak dia murakkab. Sebab tu susah kita nak pi nak pi berbetul depa tu susah. Pada orang hak tak mengaji langsung kata, hak tu mudah balik. Hak ni sedap diri ni. Hak tu dia tahu kata memang dia tak tahu, memang dia tak mengaji langsung. Hak ni pi mengaji tapi mengaji tempat tak betul. Dia pegang terus. Pegang kemas hak tu. Hak tu susah. Jenuh tu nak kena buat habis. Tu nama dia hak tu orang panggil jahil murakkab. Jahil yang bersusun di antara dua kejahilan. Kalau Syekh Nazrul dia kata apa? Jahil mangkuk siang. Mangkuk siang. Jahil mangkuk siang hak ni. Sebab mangkuk siang ni dia bukannya boleh buang terus hak bawah tu. Mana boleh? Dia kena buang satu-satu. Buang dulu hak atas, lepas tu baru buang. Buang dia kena berlapis-berlapis. Jahil murakkab dia macam tu. Dia tak boleh buang sedah, tak boleh. Dia kena buang, angkat satu-satu. Tu orang panggil jahil mangkuk siang. Cuma tu lah. Siang tu yang tak jumpa cara nak eja sampai kelar. Siang. Nak eja mana siang. Cakap mana tu nak eja tak boleh. Mangkuk siang. Habis yang tu. Ni jahil mangkuk siang. Lagi habis. Lagi dia kata lagi, dan iaitu mana? Iaitu jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar tu. Tu. Iaitu yang kata jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar tu. Tu. Dua baris atas dia tu lah. Seperti jazam Nasara. Seperti jazam i'tiqad putuslah. Nasara, puak Nasara ni. Kristian. Puak Kristian ni. Jazam mana? Jazam tu dengan tiga Tuhan. Mereka mengakulah mereka tu Tuhan ni tiga. Tiga Tuhan. Kita nak pergi berbetul susah lah ni. Susah. Kena berhujah dulu lah. Kita kena berhujah sampai dia tak boleh nak buat apa lah. Dia give up dah. Waktu tu kot baru dia nak kalih tu. Ni kena pergi dekat Dr. Zakir Naik lah. Bahagian ni, bahagian debat ni. Lebih bahagian debat lah. Yang bahagian hukum dia ada orang lain. Jadi dia kata apa? Dengan tiga Tuhan. Dan berkata mereka itu Nasara tu, bahawasanya Allah itu yang ketiga, ialah yang ketiga daripada tiga. Allah tu yang ketiga daripada tiga. Tiga mana? Tiga Tuhan. Allah tu yang ketiga daripada tiga Tuhan. Dinamakan dia kan Allah tu Bapa. Dan yang keduanya, Tuhan yang keduanya anak. Siapa anak? Iaitu anak tu Isa. Dan yang ketiganya, Tuhan yang ketiganya ibu. Siapa ibu? Iaitu ibu tu Maryam. Ni cara pahaman puak Kristian lah. Puak Nasara. Jadi kita kena pergi berhujah dulu lah. Cerita dia susah agak. Kita nak kalih dia tu bukan senang. Bukan senang lah nak kalih tu. Dia tak sedap nak kena habaq lu. Sebenarnya Syam tak tahu ni benda ni. Lepas tu benda ni macam mana? Sebenarnya Tuhan ni satu. Tuhan tak boleh berbilang macam tu. Depa tapi Kristian ni sebenarnya kalau kita tengok daripada ibarat Quran pun,
Depa pun bukan yakin yang depa bunuh tu Nabi Isa. Depa sendiri tak berapa nak yakin betul. Hak depa salib tu Nabi Isa. Nah, lagi kalau Isa ni Tuhan, takkan Tuhan boleh kena bunuh macam tu. Nah, dah hampa faham kata Isa kena bunuh. Takkanlah dia tu boleh, nak Tuhan boleh kena bunuh. Nah, ni Tok Guru Haji Bakar Palestin. Ni cerita daripada Pak Long Zahid lah. Guru saya tu Pak Long Zahid Pondok Katung ni. Dia cerita lah Tok Haji Bakar ni dia pergi jumpa dengan padri. Nak pergi nak debat dengan ni nak pergi tanya soalan kat padri. Nah, dia tanya, saya nak tanyalah, dah kata Maryam ni bini Tuhan. Nah, dia tarikh depa menikah tu bila? Tanya tu. Saya tanya tu. Padri hamba keluar tu. Hamba keluar. Suruh ambil orang gila. Dia tak boleh jawab. Nah, tak boleh jawab. Tanya tarikh, tak tanya hal lain lagi, nak tanya tarikh dia tu bila. Nah, bila tarikh nikah? Padri panggil orang dia, suruh ambil ni orang ni gila. Nah, tak betul. Dia yang tak boleh jawab, dia kata orang gila. Patut hampa kena tahu lah. Ada hampa yang mengaku sendiri kata Siti Maryam tu bini bagi Tuhan. Patut kena tahu lah tarikh nikah tu bila. Lagi dia kata lagi, dan seperti jazam. Apa dekat seperti jazam Nasara tu. Iaitu yang kata al-muwafiqul haq, yang muafakat akan yang sebenar tu, yang muafakat tiada sebenar tu. Jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar. Gitu. Iaitu jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar tu mana? Seperti jazam tu, kalau jin tak ada titik tu tambah titik sikit. Jazam majusi. Majusi ni geng sembah api. Jazam apa? Dengan dua Tuhan. Mereka ni dua pula. Kalau Kristian tu banyak sikit, 3. Kalau Majusi, geng sembah api, 2 Tuhan. Yang pertamanya, ni Tuhan yang pertamanya, asing ia Tuhan. Dengan mengerjakan kebajikan. Dia asing daripada Tuhan yang kedua tu lah. Dia ni kerja buat baik lah. Namanya Yazdan dan Nur. Dia ada 2 nama. Yazdan. Tu baca Yazdan dan Nur. Ni Majusi lah. Kena kaji hak Majusi ni. Iaitu Yazdan dan Nur tu apa? Allah. Allah Ta'ala. Yazdan dan Nur tu Allah. Allah ni hak duk kerja buat baik. Kerja buat baik. Kerana itulah berkekalan mereka itu, Majusi itu, menyalakan api. Sebab tu mereka ni suka menyalakan api. Ni kena kaji baliklah tentang Majusi ni. Kita pun tak pernah nak kaji ya. Sebab jarang nak duk timbul isu law ni. Hak Majusi ni. Law ni kita dah ambil tahu sikit tentang tu lah. Buat Wahabi. Tu lah. Sebab tu duk kelai pun nak. Kalau jenis Majusi ni tak pernah nampak sangat law ni. Jadi dia kata apa? Dan yang kedua ni, Tuhan yang kedua asing ia Tuhan dengan mengerjakan kejahatan. Nama Tuhan tu Ahrumun. Ahrumun. Tu baba tu dia baca tu Ahrumun. Dan zalamah. Dan yang kedua, dan yang kedua ni, Tuhan yang keduanya asing ia Tuhan dengan mengerjakan kejahatan. Tuhan hak nak buat 2 ni, dia duk asing juga. Tapi hak ni duk kerja buat jahat. Hak Tuhan pertama tadi dia kerja buat baik. Namanya Ahrumun dan zalamah. Ahrumun dan zalamah.
Iaitu ahrumun dan zalamah tu mana? Syaitan. Syaitan pun Tuhan juga. Tapi Tuhan bahagian jahat. Kalau Allah tu Tuhan juga dia kata. Tuhan bahagian baik. Tuhan bahagian baik. Syaitan telah dilaknat akan mereka itu. Jadi habis hang tu bounty kat syaitan tu. Dia daripada menyala api nak halau tu, halau setan tu lah. Tak mau nak bagi kena jahat ni. Habis telah dilaknat akan mereka itu Nasara dan Majusi tu. Dilaknat maksudnya melaknat. Melaknat akan mereka itu Nasara dan Majusi oleh Allah Ta'ala. Betapa ia mereka itu tu menuduh dengan mengadakan yang tiada ada. Betapa macam mana depa ni boleh duk tuduh dengan mengadakan yang tak ada. Kena Tuhan dua, Majusi kata dua. Nasara tiga pula Tuhan. Depa duk tuduh tu. Tuhan ada anak, Tuhan ada ni. Ni Tuhan baik, Tuhan jahat. Dia kot tu. Habis hang tu. Tu. Jadi ikut mana pun kita kena pastikan jazam kita tu mesti dapat yang sebenar. Nak dapat yang sebenar ni mesti kita kena ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ni kita mengaji sifat 20 lah, mudah cakap. Bahasa orang kampung kata mengaji sifat 20, insya-Allah selamat. Hak ni Ahlus Sunnah wal Jamaah dah. Masuk dalam kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, tauhid sifat 20 ni yang dikarang oleh ulama-ulama khalaf kita ni. Ni pun masuk dalam kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Duduk dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, barulah kita nak dapat yang sebenar. Kalau duduk dengan Syiah, hak tu semua tu Jahannam. Tapi Syiah ni sunyi sikit lah ni. Kadang puak ni ada, bukan tak ada, tapi cuma sunyi gitulah. Mereka tak apa nak kuat sangat. Lepas tu mereka ni pula jenis taqiyah, jenis berlakon. Berlakon jadi orang lain. Tu masalah mereka ni. Jadi kita nak cam payah jenis berlakon ni. Dia main kat kita jadi macam kita. Lagi dia pergi kat Wahabi, dia menjadi macam Wahabi. Macam tu. Tu Syiah. Ni kacau. Dia macam-macam lah fahaman ni. Kena jagalah. Pastikan kita duduk ni dalam i'tiqad yang sebenar. I'tiqad yang betul, yang muafakat dengan wakil. Lagi dia kata lagi, dan keluar dengan katanya an dalilin. Tu an dalilin dalam takrif tu dia ada satu lagi an dalilin. Ni jadi daripada dalil. Keluar dengan katanya an dalilin itu mana? Jazam yang muafakat dengan hak. Dengan hak ni dengan sebenar. Tetapi tiada dengan dalil. Ni tiada terjadi dengan dalil. Tu. Dia tak terjadi dengan dalil. Dia pegang betul dah. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan ni kekal, Tuhan tak sama dengan makhluk. Pegang elok dah. Tapi dalil pula tak ada. Orang tanya dia, Tuhan ada mana? Bukti dia. Aku tak tahu hak tu. Tapi aku pegang Tuhan ada. Pasal apa? Pasal pok aku habaq tu. Aku memang percaya pok aku bulat. Orang lain tu boleh jadi tak apa nak percaya. Tapi gula pok aku kata, hak tu lah aku pegang. Hak ni dia pegang kemah dah. Betul pun betul dia pegang. Tapi dalil tak ada. Dalil tak ada. Ikut orang gitu. Jadi dia kata apa? Maka dinamakan dia kan jazam yang muafakat dengan hak tetapi tiada dengan dalil tu. Dinamakan dia apa dia? Taklid. Tu taklid. Taklid dalam usuluddin ni takrif dia mudah gitu. Takrif dia mudah. Al-jazmu al-muwafiqu lil haq bi ghairi dalilin. Mudah.
Nah, an tu tukar dengan bighairi dalilin. Tak ada dalil. Tu nama dia taklid. Nah, taklid. Jazam elok dah. Nah, lepas tu betul-betul dah. Dengan hak sebenar, dengan ahli sunnah tu betul dah. Tengok-tengok dalil pula tak ada. Bukti tak ada. Hak ni nama dia taklid. Bila taklid dia kata tiada dinamakan dia akan taklid tu ma'rifah. Nah, tu nama tak dinamakan makrifah. Dan arti makna taklid itu bahawa mengikut seorang. Nah, mengikut seorang akan lain orang. Akan lain orang, berbelik dia cakap. Mengikut seorang akan lain orang ni orang yang lain. Betul. Nah, akan orang yang lain. Mengikut tu pada perkataannya orang yang lain. Atau i'tiqadnya mana? Perkataannya tu. Perkataan orang lain tu. Dia pegang perkataan orang tu. Dan ni wawul hal. Padahal tiada ia seorang tu. Nah, seorang yang mengikut tadilah mengetahui akan dalil. Padahal dia ni tak tahu dalil pun. Bukti tak ada. Nah, bukti tak ada. Maka hak ni nama dia taklid. Nah, taklid ni pula hukum dia apa dia? Tengok dia kata maka adalah taklid. Taklid ni bahasa kita ni mudah kata mengikut tu. Duk ikut orang tu dalam bab usuluddin ni. Taklid pada ilmu usuluddin itu haram. Nah, haram. Apa haram? Tafsir tiada harus sama. Haram dengan tiada harus satu. Nah, tiada harus. Nah, tambah sikit lagi bahkan berdosa besar. Kata kena tambah gitu. Nah, dosa besar pula tu, bukan dosa kecil. Jadi tu yang kita main mengaji, kadang kita ni pegang betul dah. Reti dah nak pegang, cuma tang dalil tu tak apa nak nampak betul lagi. Main mengaji. Nah, main mengaji, korang-korang ya, kita boleh nampak dalil tu, kita tak duduklah dalam haram tu. Tapi kalau kita tak nampak dalil lagi, kita duduk taklid lagi, duduk dalam haram. Nah, orang mengaji, kita duduk menyembang tu, menyembang dalam haram. Duduk menyembang kedai kopi. Orang duduk mengaji. Nah, bukan tak ada orang mengaji tauhid, ada orang mengaji tauhid, dia tak main mengaji, itu masalah dia. Nah, jadi dia ni duk menyembang dah haram. Tengah tu dia tak menyembang, dia main dam lah. Bila tak banyak, tak apa nampak sangat nah. Jenis main dam haji ni, nak pergi haji cepat. Dia terlambat temu haji, je kita main dam lah. Cepat pergi haji. Jadi nak main dam lah, main dam dalam haram. Patut dia kena nak pergi cari dalil. Bukan duk buat benda tu. Tidak duk dalam haram. Nanya. Kecuali pada benda-benda yang wajib juga, tak apalah. Contoh dia cari nafkah. Itu tak apalah. Dia semayang, waktu semayang tu jadi haram. Pergi duk cari nafkah untuk sara anak bini apa semua, waktu tu tak haram lah. Tapi waktu duk lepak, waktu duk nyembang saja, hak tu haram habis. Sebab patutnya guna waktu tu untuk kita ni kenal Tuhan, cari dalil. Bukan kita buang waktu tu tak boleh. Hak tu. Jadi tu orang yang taklid. Sebab apa kata haram? Sebab bahaya orang taklid ni, dia ikut orang lain, takut orang lain tu berubah. Takut tu. Orang lain yang dia ikut tu, mula tu kata dia ikut kawan dia habaq tu. Dia pun pegang dengan kata kawan dia. Duk setahun tu kawan dia kata kok lain pula dah. Kawan dia pula pergi jadi Wahabi pula. Dengan dia jadi sama. Dah dia ikut kawan dia. Jadi sebab tu ulama ni dia larang sungguh-sungguh kita ni taklid.
Sehingga kan kalau kita baca di dalam kitab Kifayatul Awam, didatangkan perkataan Imam Sanusi dan juga Ibnu Arabi, kafir orang yang taklid. Dalam Kifayatul Awam sebut je lah. Kafir orang yang taklid. Tapi atas qaul yang mu'tamad, yang kita pegang dengan qaul tu, iaitulah pendapat yang mengatakan haram taklid bagi ahli nazar. Ahli nazar ni maksudnya orang yang mampu untuk berfikir, terima ilmu. Dia boleh nak fikir, dia boleh nak tilik, tapi dia tak mau fikir. Dia nak taklid juga. Hak ni haram. Haram. Tu kalau dulu ni, kalau mengaji, kalau biasa masuk majlis Tok Guru Haji Saleh Si tu, dia sama-sama tengah nak mengajar ni, dia tanya, siapa duduk depan dia tu kena, Tuhan ada kan? Ada. Biasa jumpa kan? Tanya biasa jumpa. Tak biasa jumpa. Tu kata ada. Tu kata ada. Dia. Kalau tak boleh jawab, Jim. Selalunya memang selalu dia tanyalah soalan tu. Selalu sungguh. Sebab tu kita kalau mengaji duduk belakang tu. Duduk depan kan. Hari dia dah kerja tanya. Lepas tu kalau mengaji dengan Tok Haji Saleh ni, dia Tok Guru tua. Dalam majlis dia tu, dia kerja suruh tulis. Dia suruh tulis apa tulis lagi? Baca tengok. Baca, dia suruh baca pula. Sebab kitab dia tu kosong. Kitab dia bukan ada tulis apa. Hak dia suruh tulis tu sebenarnya duduk dalam otak dia. Tulis. Tulis, hak tulis tu semua duduk dalam otak dia. Sebab tu dia suruh baca balik, dia nak dengar balik hak dia abang tu. Tu dahsyatlah. Danlah juga duduk sila depan dia tu, walaupun taklah lama, taklah banyak, tapi danlah. Kitab tak nak habis, satu tak nak habis. Lagi dia kata lagi, tu bahayalah. Taklid ni bahaya. Takut berubah orang yang diikut tu berubah, maka hak mengikut pun dia akan berubah. Sebab tu ulama ni dia larang sungguh-sungguh. Kalau boleh jangan kita taklid. Kita carilah dalil. Dia tak payah mana pun dalil secara ijmal. Nanti kita akan mengaji satu-satu akidah kita tu, apa yang kita pegang. Ada Allah, mana dalil dia? Baharu alam. Jadi kalau ikut tu dia tak susah sangat. Dalil tu pula bukannya dalil yang orang kata apa? Dalil yang tafsir. Kalau kita tak tahu dalil tafsir tak apa, dalil yang hurai satu persatu yang mendalam, tak tahu tak apa tu. Kita padan kita tahu dalil secara ijmal, secara borong saja. Padan tahu dekat tu lah. Lepas dah fardhu ain kita. Lepas tu kalau orang duk mai tekan kita lagi, abang kata, pergi tanya tu guru lah, nak jawab lebih. Saya tak boleh nak jawab. Tak erti nak jawab. Takat tu lah saya erti. Takat fardhu ain. Dan kalau dia tanya lebih lagi tu, kadang-kadang dia bukan fardhu ain tu. Dia akan pi fardhu kifayah lah. Habis tu dalam ilmu usuluddin, taklid ni hukum dia haram. Adapun dalam ilmu fiqh ataupun orang panggil furu'uddin, cabangan bagi agama, taklid tu hukum dia wajib. Faham ikut tu hukum dia wajib. Dalam ilmu fiqh, ikut tu hukum dia wajib. Taklid siapa? Taklid mujtahid mutlak. Ikut imam mujtahid mutlak. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Cuma belah kita ni Imam Syafi'i lah, mazhab Syafi'i. Kalau perlih tu dia lain sikit. Dia ada kaki tu Hanafi, badan tu campur Maliki dengan Syafi'i. Kepala Hambali lah. Gitu. Gitu. Lepas tu tak tahu nak panggil mazhab apa. Jadi macam tu lah. Untuk
Fiqh untuk furu' hak ni wajib kita kena taklid. Wajib kita kena taklid. Tu tak boleh tak taklid. Saya tak mau ikut mazhab bukan Tuhan nak tanya pun kita mazhab apa. Malaikat tanya kalau kubur kita mazhab apa, tak ikut ikut Nabi terus. Ikut Nabi terus. Hak ni masalah. Ikut Quran teruslah. Tuhan bukan nak tanya hang mazhab apa nanti. Ikut Quran terus. Hang daftar bila mazhab. Tu soalan-soalan bodoh daripada depa ni lah. Ni bahaya. Dia tak faham ikut mazhab tu. Mazhab ni apa dia? Mazhab ni mazhaba ilaihil imam minal ahkami. Barang yang berpendapat, yang berjalan maksudnya yang berpendapat. Ilaihi kepadanya, kepada barang tu, al-imamu oleh imam. Imam mana? Imam mujtahid. Alif lam tu makrifah tu tahu dah imam mana? Imam mujtahid lah yang buat kelam pendapat tu. Apa dia barang tu? Minal ahkam, bayan dia daripada segala hukum. Maksudnya hukum yang berpendapat oleh imam mujtahid. Tu nama dia mazhab. Jadi kita ikut hukum dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya hak tu kita mengikut Nabi, mengikut Quran, mengikut hadis yang dipaham oleh mazhab Syafi'i. Kau tu. Bukan kita tak ikut hadis. Ikut hadis lah. Kalau kita ikut mazhab Hanafi, maksudnya kita mengikut hukum yang berpendapat dalam mazhab Hanafi, maka hak tu kita ikut Quran. Hukum tu hukum yang mengikut Quran dan hadis mengikut fahaman Hanafi. Kalau kita tak mau pak mazhab ni, kita tak mau, kita terus nak ambil Quran hadis, maksudnya jadi mazhab kita. Kita yang berpendapat. Bila kita ni yang berpendapat hukum daripada Quran dan hadis, kita kena piduk depan cermin tengok. Padan tak kita ni nak buat kelak hukum? Berapa hadis kita hafal? Quran tu kita kuasai semua kan? Kita nak erti Quran pun lalu ke ulama. Nak faham hadis pun tengok syarah ulama. Nak tahu sahih ke tak sahih pun semua ulama. Tang mana yang kita ni ada kemampuan untuk buat kelak hukum tu? Tu kena faham elok. Kita ikut mazhab ni bukan tak ikut Nabi. Ikut Nabi dah, cuma hak tu mengikut pahaman mazhab tu. Lepas tu dia ada pula lah syarat-syarat mengikut mazhab yang disusun oleh ulama kita. Tu dia kena mengaji pula lah. Hak ni yang gagal dalam faham ni. Bila mengaji tak kena, kalau mengaji macam mereka ni, tu jadi masalah tu. Tu yang baru ni ada seorang baba daripada Fatani, Baba Li Sekam hafizahullah taala. Dia kata apa? Orang awam ni kalau kita kata jom kita kembali terus kepada Quran dan hadis, Quran dan sunnah ataupun Quran dan hadis, dia kata wajib sesat dia tu. Wajib sesat. Depa potong video sekat tu, post dalam Facebook. Lepas tu tiba baba tu, tiba tok guru tu buat reaction lah. Kata kat tok guru tu, buat reaction pun bodoh amat mempuih. Macam tu lah. Jadi nak abang kata apa? Dia tak faham. Wajib sesat. Memang sesat kan? Sesat sungguh lah. Sesat sungguh sebab apa? Sebab orang awam dia tak ada kemampuan untuk faham terus Quran dan hadis. Dia kena lalu ulama. Lalu ulama. Kita ni tak mau gunilah kaita kita kata. Kita ni orang Malaysia ni gunilah. Tak payahlah ambil kaita Jepun. Kita terus nak buat sendiri kereta tu. Besi kita buat sendiri, apa semua buat sendiri. Buat sendiri belakang.
Kita ambil lah design Jepun ke apa hak Jepun kan. Nak buat sendiri belaka. Dalam keadaan kita tak ada kemahiran tu, kita nak buat sendiri juga. Nah, lah kali nak jadi kereta kan. Tak jadi ya. Nah, kereta lembu gagah lah. Nah, kalau nak di Toyota tu pakai dah. Tak payahlah ambil Honda. Kita buat sendiri Honda tu. Kalau kita tak ada kemahiran nak buat gila. Nak kena ambil dekat orang dia lah. Macam tu dalam agama pun. Nah, dia ada ahli dia. Kita kena lalu ke ahli dia. Nah, kot tu. Hak tu yang orang tak bagi. Nah, tu maksud dia tak boleh kita nak kembali terus Quran dan hadis tu dalam keadaan kita tak ada kemampuan benda tu. Nahu surah ta'ati. Nah, bila kata isim. Nah, isim ni ada berapa perbahasan tentang isim? Ta'ati juga. Nah, fi'il ada berapa perbahasan tentang fi'il? Ta'ati juga. Nah, macam mana kita nak faham terus Quran? Nah, hadis jauh lagi lah. Nah, jauh. Habis hang tu. Tu dia kata adapun taklid pada ilmu fiqh itu wajib fardu ain. Taklid ilmu fiqh ni wajib fardu ain. Seperti kita orang yang tak mampu ijtihad ni. Taklid bagi salah seorang daripada imam yang 4 mazhab. Nah, kita ni salah seorang kita ni yang tak mampu nak ijtihad ni, kita kena taklid salah seorang daripada imam yang 4 mazhab. Adapun orang yang mampu ijtihad, maka hak tu wajib dia kena ijtihad sendiri. Nah, gitu. Habis hang tu. Dan bersalah-salahan ulama pada iman orang yang taklid pada ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Nah. Ada apa soalan? Tak ada, kita tutup lah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.